Media Suara Pertis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita lanjutkan lagi dengan podcast Pertis, iaitu dengan menginterview ataupun mewawancara staf-staf Pertis yang sedang bertugas dengan Pertis sekarang ni lah. Jadi Alhamdulillah, di sebelah saya ini seorang staf Pertis yang senior, yang boleh dikatakan senior lah. Dah berapa tahun dah kerja kat sini? 8 tahun. 8 tahun dah kerja. 8 tahun ke? 8 tahun. 8 tahun. Jadi maknanya agak lama. Dan beliau ni telah mengharungi pelbagai suka duka di dalam Pertis sepanjang 8 tahun ni. So kita akan tanyakan kepada beliau tentang latar belakang dan tentang skop pekerjaan beliau lah yang ada di Pertis ini sendiri. Jadi perkenalkan diri dulu. Okey, nama yang diberi Ahmad bin Abdul Wahab. Encik Ahmad. Berasal dari Negeri Sembilan. Menetap sekarang ni di Selangor. Saya anak yang ke-8. Punya 8 adik-adik, saya yang ke-8. Selangor di mana? Selangor? Saya Selangor, mula-mula saya di Kajang. Dan sekarang ni saya menetap di Lembah Aradan Besar, Lembah Subang. Lembah Subang. Jadi tak jauh lah dari Lembah Subang ke sini berapa? Tak jauh. You cuma guna LRT ya? LRT saja. Okey, Alhamdulillah. So itu latar belakang. Dan boleh tak ceritakan kepada kita semua tentang penglibatan Ahmad ni di dalam Pertis? Penglibatan saya dalam Pertis ni, bila masuk? saya mula masuk di sini pada awal tahun 2015. Okay. Januari 2015 pada masa itu saya baru habis belajar di Persatuan bagi Orang Buta Malaysia ataupun singkatannya MAB. Dan mula-mula saya masuk sini, saya praktikal di sini selama 3 minggu kat sini. Dan selepas tu diorang kata ada interview, saya cuba untuk masuk interview tu. Akhirnya saya dapat kerja di sini. Alhamdulillah. Jadi masa interview tu ada lain lagi ke kandidat? Ada lain orang ke interview dengan Ahmad masa tu? Masa tu tak ada, hanya Pertis saja. Maksudnya Ahmad seorang sajalah masa tu? Masa tu tu ada orang lain juga? Masa tu dalam saya kira itu dalam 5 orang. 5 orang interview? 5 orang interview. Dua celik, 3 celik, 2 OKU. Maksudnya okey, kita akan tanya lagi apa celik apa OKU tu ya. Jadi dalam 5 orang tu Ahmad yang berjaya dipilih ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Okey. Balik kepada yang Ahmad sebut tadi tu, yang celik dan OKU tu. Ahmad ni OKU kategori apa? Saya ni bukan OKU kategori B3. Kategori OKU penglihatan lah. OKU penglihatan B3. B3, B1, B2 tu macam mana? B3, B1, B2 tu, kalau B3 ni kalau macam saya nampak macam celik, tapi sebenarnya tidak. Dia ada peratus untuk penglihatan. Tidak seperti 100%, lebih kurang dalam lingkungan 80% atau 70% macam tu. Tapi kalau B2 tu kita tengok orang tu macam tengok dekat, sangat tengok dekat. Lepas tu kalau nak baca agak susah, nak menulis pun tak boleh. Dia hanya boleh dia tengok pakai kanta ataupun dia menggunakan alatan kanta lain, peralatan lain, alatan penglihatan lah. Ya, bantu untuk baca. Untuk B1 kita setia maklum. Kalau untuk maklum B1 ni kalau totally tak nampak, dia memang langsung penglihatan dia memang gelap, tak nampak apa-apa. Okey. So itulah sedikit sebanyak pengenalan daripada Ahmad, staf yang agak senior di Pertis ni. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya yang akan kita tanyakan kepada Encik Ahmad ni. Ahmad, saya panggil Ahmad Yep. Okey, jadi
sepanjang Ahmad bekerja di Pertis ni selama 8 tahun ni, apa pekerjaan yang Ahmad buat sepanjang di dalam Pertis ni? Okey, saya di sini sebagai pembantu pentadbiran am. Tugas-tugas saya khususnya lah, saya banyak tugas-tugas luar untuk mengiring ataupun untuk kalau di dalam pejabat pun kita banyakkan untuk membantu tanpa label, untuk buat contoh macam angkat Quran, dan yang lain-lain tu tengoklah pada kerja yang lain. Tapi pernah juga untuk pekerjaan luar tu macam kita pergi ke contoh macam kita ada AJK ada khas khusus khas mesyuarat di luar, tu pun sama juga untuk mengiring AJK di luar. Tak kira di Pantai Timur, di Utara atau Selatan. Ya, okey. So, saya tertarik dengan kerja mengiringi AJK tu. Macam mana tu? Kenapa AJK tu perlu diiring tu? Okey, untuk pengiring AJK ni, sedia maklum, AJK Pertis semuanya kategori semuanya B1. Jadi mereka memang. Tapi B1 kita sudah terangkan tadi B1 ni maksudnya B1 yang betul-betul tak nampak. Betul. Tak nampak, tak boleh jalan. Maksudnya dia tak nampak lah. Jadi jalan pun kena bertongkat dan perlukan pimpinan atau pimpinan dari orang lah. Okey, so macam mana? Dan mereka juga memerlukan guard untuk mereka ke sana dan ke sini. Jadi saya sebagai salah satu kakirangan yang membawa mereka lah ke sana ke sini. Saya akan guide mereka, contoh dari pejabat ke satu tempat, dan juga saya akan tunjukkan pada mereka apa yang terdapat di sekitar mereka. Sepanjang perjalanan tu saya akan tunjukkan di sini ada apa, di sana ada apa, di sini ada macam. Jadi sepanjang perjalanan tu, on the way nak sampai ke destinasi tu, kadang-kadang Ahmad memberitahu suasana di sekitar perjalanan tu lah. Okey, bagus. Jadi ini salah satu contoh volunteering lah ni. Macam volunteer jadi sebagai pengiring ataupun guide kepada AJK tu. AJK ni ahli jawatan kuasa Pertis. Okey, sebab Pertis ni merupakan persatuan orang-orang cacat penglihatan Islam Malaysia dan dibarisi oleh para ahli jawatan kuasa yang dipilih, bermula dari yang dipertua sampailah ahli jawatan kuasa biasa. Dan dia ahli jawatan kuasa ni ialah mesti daripada kalangan OKU penglihatan di Islam. Macam tu. So sepanjang Ahmad bekerja lah di Pertis ni, pernah tak terdapat macam satu pengalaman yang Ahmad tak dapat lupakan lah? Okay, pengalaman yang tak dapat dilupakan ni, bagi saya pengalaman yang paling saya memori yang paling indah kat sini sambutan setiap ulang tahun kelahiran. Sebab kita orang di sini kita memang kalau ikutkan kita memang setiap tahun ada sambutan kelahiran, tak kira bukan saya seorang, semua staff. Kita ada ulang tahun kita sendiri, tapi kita tak buatlah hari yang kelahiran mereka, tapi kita akan kumpul dalam sebulan tu sekali kita akan buat terus. Jadi ada sambutan hari lahir. Betul. Macam mana hubungan dengan semua staff-staff ni okey? Alhamdulillah, di sini kita memang ibarat macam satu keluarga. Satu family besar lah. Okey, bagus. So itulah kalau dengan adanya hubungan yang baik antara semua staff ni dapat orang kata melicinkan lagi lah sistem pekerjaan kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, apa semua itulah nah. Okey. So itu untuk pengalaman ataupun kerja di Pertis. Okey, kita bertemu lagi saudara, rakan-rakan sekalian, kita bertemu lagi dalam siri podcast kita yang kedua pada hari ini, pada masa ini. Jadi kita terus bertanya lagi kepada staf Pertis ni, Encik Ahmad ni, tentang
kerja beliau sebagai seorang volunteer. Tadi dia sebut sebagai volunteer, bawa guide. Jadi kita nak tanya secara lebih lanjut lagi lah tentang volunteer ni. Apa sebenarnya volunteer ni? Kalau boleh Cik Ahmad terangkan kepada kita lah. Mungkin di luar sana mungkin berminat nak jadi volunteer ataupun nak jadi guide kepada rakan-rakan OK penglihatan. Macam mana volunteer ni lah, khususnya kepada OK penglihatan macam mana? Okey, volunteer ni salah satu kerja amal jugalah, yang best jugalah. Kalau korang tak tahu, volunteer ni memang salah satu kerja yang selalu Pertis mengalu-alukan contoh macam program ataupun apa saja kita ada event ke, betul. Kita akan memerlukan volunteer di situ. Dan volunteer ni juga tugas dia kita akan berilah tugas-tugas. Macam tugas pertama tentunya serve untuk makan untuk kegiatan ni. Lepas tu mengiringi mereka dan menyantuni mereka untuk kegiatan ni. Dan berbagai lagi lah dan membantu untuk kami melaraskan program-program aktiviti-aktiviti. Pendek katanya volunteer ni membantulah ya. Yes. Dia punya kata kunci dia membantu. Tapi sebelum itu rakan-rakan, kita nak ucapkan tahniah kepada Encik Ahmad ni lah sebab dia hari tu dapat anugerah tokoh Maulidur Rasul Mat. Ya, betul. Kategori apa? Kategori sukarelawan. Kategori sukarelawan. That's why kita bertemu dengan orang yang tepat lah untuk kita bincangkan tentang sukarelawan. Iaitu seorang tokoh dapat kategori tokoh Maulidur Rasul, kategori sukarelawan. Di mana dia dapat tu? Di Port Dickson. Di Port Dickson Negeri Sembilan. So itulah. Jadi balik kepada tugas sebagai seorang volunteer ni. Mencabarkah tak mencabar ni? Sebagai kalau kita sepanjang Ahmad berkecimpung dalam volunteering ni lah ataupun menjadi seorang sukarelawan ni. Okay, kalau ni ikutkan tugas volunteer ni dia ikut pada masing-masing. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan kalau jadi volunteer ni memang happy, seronok je sebenarnya jadi volunteer ni. Sebab seronok pula seronok. So pertama kalau kita ikutkan sekarang ni kita mau jadi volunteer, kita pergi ke sana ke sini. Jadi kita punya belanjaan semuanya diorang akan tanggung. Diorang tanggung, memang kita tak tanggung apa pun untuk belanjaan makan, untuk penginapan dan juga yang lain-lain lah. Itu kalau ada program-program lah. Ya, betul, ada program-program. Diorang akan tanggung semuanya. Jadi begitulah kita boleh dapatkan kawan baru. Contoh volunteer lain kan, kita boleh dapatkan kawan baru, kita dapatkan pengalaman baru, kita boleh pergi ke tempat orang, dan banyak lagi lah yang kita dapat. Sepanjang jadi volunteer ni, saya pun tertarik dengan volunteer ni. Sebab saya pun penglihatan, jadi perlu bukan volunteer juga. Jadi apa cabaran utama dalam sebagai seorang sukarelawan tu apabila dia tengah serve ataupun dia tengah membantu penglihatan ni? Apa cabaran yang paling besar? Cabaran yang paling besar yang pertama, adakah macam bawa dia jalan, dia bukit ke, ataupun serve dia makan ke, ataupun sampai bawa ke bilik air mandi, suruh mandi ke? Tak ada? Tak ada. Okey, jadi macam mana cabaran? Cabaran dia tak terlampau besar. Cuma kita perlu pandai handle seseorang tu, dan kita perlu belajar sedikit tentang mobility. Macam mana cara untuk guide mereka, untuk serve mereka, dan juga untuk menyantuni mereka. Macam mana cara untuk guide mereka, maksudnya bawa mereka jalan kan? Lepas tu macam mana untuk santuni mereka tu, macam mana tu? Santuni dari segi? Menyantuni tu dari segi, contoh macam dari segi kita nak sapa mereka, permulaan macam mana, untuk kita tanya mereka untuk serve makan, dan ke untuk kita menyantuni macam untuk kalau ada apa-apa yang perlukan bantuan, kita tahu untuk macam kita nak berkorban
berkomunikasi dengan mereka. Okey. So macam kalau macam makan ni dia volunteer diperlukan, contohlah makan lah. Okey, situasi makan. Macam mana cara kalau seorang volunteer tu dia nak bantu cara makan? Untuk pertama, dia akan bagi tahu menu yang apa yang ada di situ. Maknanya volunteer tu datang ke Okey Penglihatan tu. Ya, betul. Lepas tu dia betul-betul pertamanya volunteer tu kena tengok menu kan macam mana? Okey, volunteer sendiri akan kena sebelum dia tanya orang tu, dia kena tahu dulu apa menu yang ada yang disediakan Okey. tersebut. Okey, yang kedua tanya dan yang pertama tanya tadi tu. Okey, lepas tu yang kedua cuba hidangkan lauk tu mengikut jam. Kita kalau biasa kita tahu jam, kita akan nasi 1, 2, 3, 4 sampai 12 tu lah. Betul. Okey. Biasa kita akan gunakan 9, 12, 3, 6. 9, 12, 3, 6 lah. Dia macam mata angin juga Jadi apa dia cara ikut jam tu, macam mana cara kita nak susun lauk tu, itu semua nanti kita akan buat di podcast yang akan datang. Okey, jadi stay tune lah dekat channel Pertis ni. Okey, jadi kita akan bincang di masa yang akan datang lah. Buat masa ni kita akan sesi buat pengenalan kepada staff-staff dulu. Okey, kembali lagi kepada podcast kita, dan ini mungkin soalan terakhir daripada saya untuk Ahmad lah. Jadi macam biasa kita tanya, biasa kalau hujung-hujung kita tanya pengharapan ataupun apakah hasrat Ahmad sendiri sepanjang berkhidmat dalam Pertis ni, dan apa harapan Ahmad lah tentang Persatuan Pertis ni, macam untuk lebih ke depannya macam mana? Okey, harapan harapan saya agar Pertis ni lebih maju daripada lebih maju dan saya harap dapat memberikan perkhidmatan ke macam mana, dan saya harap saya dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik lah. Saya dan saya harap agar dapat mereka didoa semua, doakan Pertis ini, semoga Pertis ini lebih ke hadapan di masa hadapan. Okey, jadi Pertis ni sebelum kita tutup lah, Pertis ni dia persatuan yang memberi perkhidmatan kepada rakan-rakan Okey Penglihatan, khususnya yang beragama Islam kan. Ya. Jadi mudah-mudahan harapan tadi disandarkan agar Pertis ni mampu maju ke hadapan dan lebih banyak memberikan manfaat kepada ahli-ahli dia macam tu lah nak. Okey, jadi alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Cik Ahmad kerana sudi meluangkan masa pada podcast kita yang pada masa ini, dan insya-Allah kita doa sama-sama semoga Pertis ni dapat terus berkembang dan dapat terus memberi manfaat bukan saja kepada ahli-ahli Okey Penglihatan Islam, tetapi kepada seluruh masyarakat dalam Malaysia ni lah. Dan doakan semoga dengan melalui Pertis ni insya-Allah kita akan cuba untuk membela ataupun memberikan, memperjuangkan hak-hak dalam kalangan Okey Penglihatan Islam itu sendirilah. Semoga dapat terrealisasi. Jadi itu saja podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.